Okey, okey. Connection is unstable. Saya matikan lagu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersua semula dalam slot pada petang ini, Sabtu, di atas tajuk kemahiran dan pengurusan keselamatan dalam bekerja layak pandemik yang akan disampaikan oleh Cik Duha binti Syahrudin. Dan sebelum itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada terutama kepada Puan Presiden kita, Dr. Siti Taniza binti Toha, Presiden PEKA Malaysia, dan juga kepada semua ahli-ahli PEKA Brunei, Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia dan juga Jordan yang bersama-sama dengan kita, seluruh peserta-peserta Seminar Bangsa Kaunselor Pendidikan
bagi tahun 2021. Jadi sebelum kita memulakan sesi kita pada petang ini, saya difahamkan oleh pihak Urustia kita ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah untuk peserta-peserta yang bersama-sama dengan kita pada seminar antarabangsa kali ini. Jadi sebelum saya memulakan, jadi saya akan serahkan kepada pihak Urustia untuk kita membuat 2 cabutan bertuah pada petang ini sempena dengan seminar antarabangsa Kaunselor Pendidikan bagi tahun 2021. Jadi saya serahkan kepada pihak Urustia untuk kita membuat cabutan bertuah pada petang ini. Silakan. Baik, terima kasih pada semua, Cik Faizal dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang bersama kami pada petang hari ini. InsyaAllah kita akan buat 2 cabutan bertuah pada petang hari ini. Berdasarkan senarai kehadiran tuan-tuan dan puan-puan lah ya, insyaAllah. Jadi kita akan pusing roda bertuah ni kan. Kalau rasa bertuah dapatlah kan, tak bertuah nanti doa-doa lah semoga dapat ya. Jadi kita akan nanti bekalkan pada tuan-tuan dan puan-puan hadiah bertuah dia, nanti kita akan bagi tahu kemudian ya. Baik, kita pusing roda yang pertama dulu ya. So siapa yang dapat ni doa-doa banyak-banyak lah kan. Okey, insyaAllah. Okey. Tahniah kepada Nurul Iman. Cik Faizal minta bantuan untuk tulis nama Nurul Iman ya. Nanti kami akan hubungi kembali Puan Nurul Iman binti Abdul Jalil ya. Okey, ni yang pertama. Alhamdulillah. Alright, so kita buat cabutan kedua ya. Kita ni pada Puan Masita binti Yusof yang kedua. Dua-dua petang ni masih perempuan, jadi kita tunggu pula besok untuk lelaki ya. Jadi insyaAllah terima kasih banyak. Jadi kami kembalikan kepada Cik Faizal untuk meneruskan sesi kita pada petang hari ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Safwan atas cabutan bertuah yang telah dikenalikan oleh beliau tadi. Jadi saya terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada peserta yang dapat cabutan bertuah dan kami akan berhubungilah Cik Nurul Iman binti Abdul Jalil dan juga Masyidah binti Yusof. Tahniah diucapkan kepada peserta kita. Baik, kita teruskan slot kita pada petang ini yang kita akan bersama-sama dengan Cik Duha binti Syahrudin. Jadi Cik Duha binti Syahrudin mungkin dah ada di talian kita pada petang ini. Beliau akan menyampaikan slot di atas tajuk kemahiran pengurusan keselamatan dalam bekerja alias pandemik lah. Jadi tidak asing lagi lah dari segi dalam mempunyai kepakaran lah dan saya dipahamkan beliau banyak mempunyai bidang-bidang kepakaran yang kepelbagaian, antaranya dalam menguruskan risiko dalam food safety dan juga dalam management system, integrated management system dan sebagainya. Jadi banyak kepakaran yang telah diperolehi oleh pihaknya kerana beliau telah menerima pendidikan daripada International Islamic University Malaysia, iaitu dalam bidang Bachelor Degree in Human Science yang menjurus kepada majoring psikologi, dan juga beliau juga telah menerima pendidikan di NIOS pada tahun 2014 dalam Certificate for Safety and Health
officer. Jadi banyak pengalaman dan saya difahamkan beliau juga selama 17 tahun selama 17 tahun telah berada dalam pengalaman bekerja dalam banyak sektor, difahamkan dalam banyak sektor, terutama dalam sektor dalam PM Care, Sendian Berhad, dalam KAU Group, dalam Kontainer Nasional Berhad, MISC Berhad, dan juga Sapura Kencana Petroleum dan yang terakhir saya difahamkan di SIMDB lah, dan akhirnya berada di sektor yang berkaitan dengan pekerjaannya. Jadi banyak pengalaman yang telah diperolehi oleh penceramah ataupun perkongsian ilmu kita pada petang ini. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Cik Duha binti Syahrudin untuk menyampaikan perkongsian ilmu kita pada petang ini di bawah tajuk Kemahiran Pengurusan Keselamatan dalam Bekerja alias Pandemik. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya boleh panggil saya Cik Duha. Macam seperti yang diterangkan, of course lah, bidang saya ambil degree dalam psikologi, tapi saya menjurus dalam bidang kerja yang berlainan ya. Tapi macam mana pun kita dalam dalam kehidupan ni memang kita kena banyak berinteraksi dengan manusia. Okay, jadi untuk menjalankan kerja-kerja safety, untuk kita merubah satu perangai kepada arah kerja yang lebih selamat, itu memerlukan pengetahuan juga dalam psikologi lah. Sebabnya kita panggil dalam safety sebagai perubahan kepada safety culture. Okay, so untuk hari ni saya akan share untuk macam mana kita nak manage untuk keselamatan di tempat kerja lah berkaitan dengan sekarang ni kita dalam COVID sekarang ni kita panggil sebagai, dia dah kira sebagai pandemik. Jadi nak tak nak kita tak boleh lari, kita pergi mana pun benda tu memang ada di sekeliling kita Jadi macam mana kita nak elakkan supaya kita tak terjejas dengan penyakit tersebut lah. Nanti kita akan go through dia punya slide Sekejap saya share je. Okay, boleh nampak Right, so saya di dalam MSHOS ni adalah Persatuan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan untuk kami pengamal di Satu Malaysia. Okay, saya sebagai sekarang ni saya sebagai Assistant Honorary Secretary ataupun pembantu setiausaha lah Dr. Syawaldin dia dia hari ni dia ada program lain, jadi kami ganti each other lah. Maksudnya sebab kalau ikutkan hari ni MSHOS kena attend ada 3 program, jadi kita terpaksa gila-gila lah. Okay, so saya ambil untuk hari ni untuk PK Right, so untuk hari ni first kali lah sorry saya jadi admin ke sebab saya kena admit orang masuk dalam forum Tak apa Cik. Boleh Okay. So untuk sebagai pengenalan MSHOS ni macam saya cakap tadi lah, kami adalah persatuan keselamatan industri yang paling tua di Malaysia didaftarkan pada tahun 1971, 27 April So kami telah tukar nama kepada MSHOS pada tahun 1991 Setakat ni ahli kami adalah berjumlah 1,000 lebih dan juga ada lebih kurang 1,000 lebih company corporate yang berdaftar juga sebagai ahli jadi bila kebanyakan projek yang kami banyak fokus sekarang ni adalah yang berdasarkan CSR which is banyak projek dekat Ocean School. Maksudnya kami hantar volunteer ke pihak sekolah untuk membantu pihak sekolah dari segi keselamatan di sekolah. Lepas tu kami juga hantar volunteer untuk membantu di pihak IPT. Dan kami
juga ada buat program dengan apa kata semua company dan juga PBT dan juga ada pihak sekolah yang menyertai apa tu kita panggil sebagai OSH Award ya. Okay, so OSH Award ni dia adalah terbuka kepada satu Malaysia, jadi ada juga pihak sekolah yang masuk dinobatkan kepada sebagai sekolah selamat tapi dia ada melalui beberapa penilaian yang dilalui Right, so dalam MSHOSH kami akan fokus pada making sure kami punya fokus adalah lebih kepada untuk apa orang kata menambahkan awareness. Untuk saya leader untuk CSR, jadi saya fokus pada menambahkan awareness untuk public di segi keselamatan di rumah, keselamatan di sekolah, keselamatan di kawasan awam. So hari ini punya fokus masuk juga dengan subjek saya which is Ocean School. Okay, untuk Ocean School kami fokus untuk make sure sekolah tu adalah selamat untuk para guru dan juga pekerja dan juga anak murid dalam guru. Right, so untuk hari ini punya seminar saya akan cakap in terms of 3 perkara lah which is apa itu keselamatan dan kesihatan dan pandemik COVID, and then kenapa dia punya keselamatan kesihatan penting, and then how kita ataupun bagaimana kita menguruskan keselamatan kesihatan COVID-19 itu secara efektif dalam ni saya ada juga terangkan ada beberapa perkara which is yang berkaitan dengan SOP yang untuk berkait dengan pandemik COVID jadi yang kita kena ikut apa dia punya step by step sebelum masuk kerja, semasa dalam tempat kerja, and then selepas waktu bekerja. So itu ada dalam penerangan saya Right, so untuk yang pertama adalah apa itu keselamatan dan kesihatan pandemik COVID so kalau kita faham dari sini keselamatan di sini ialah safety tu kalau orang faham macam saya dulu kalau saya balik kampung ke apa ke bila saya nak terangkan saya punya jawatan tu orang ingat saya kerja sebagai security tapi sebenarnya dia adalah keselamatan yang kita make sure pekerja kita bekerja dengan selamat di tempat kerja maksudnya macam mana persepsi individu tu pada risiko contoh kata bila kita datang tempat kerja kita make sure tempat kerja kita selamat. Contoh bila kita nak naik macam kita sendiri bila kita nak gunakan chemical ataupun kita beli chemical contoh kita beli Clorox, kita make sure kita punya Clorox tu dalam botol dia tak ada bocor, tak ada tak ada pecah ke ataupun label dia masih dalam keadaan baik. So itu kita punya persepsi supaya benda tu selamat dan dalam keadaan yang baik. So itu adalah persepsi kita pada risiko supaya macam Clorox tadi supaya dia tak tumpah, supaya tak kena pada orang. Itu adalah risiko yang kita kontrol itu contoh Right. So untuk seterusnya adalah adalah maksudnya macam dari sini apa yang kita buat dalam semua pekerjaan kita kena faham apa risiko yang ada dalam pekerjaan kita. Contohnya macam even teachers banyak yang saya dapat aduan daripada cikgu lah, bukan aduan maksudnya macam dia bagi tahu masa pihak kami datang ke pihak sekolah dia bagi tahu kadang-kadang cikgu-cikgu ni of course lah dia ada tambahan kerja macam contoh bila nak start sekolah cikgu tukang cat kelas untuk keceriaan kelas jadi apa benda tu semua tu dimulai dengan cikgu dan juga kaki tangan sekolah lah jadi kita bila kita nak buat sesuatu kerja tu kita kena faham apa risiko. Contoh bila kita nak cat kelas tu apa risiko masa tu, contoh kita nak kena panjat tangga, so kita kena make sure kita punya tangga tu adalah dalam keadaan yang selamat supaya kita dapat make sure kita selamat bila kita nak cat kelas tu contohlah Okay, so bila kita faham risiko kita tahulah cara kita nak elak, cara kita nak cegah ataupun kurangkan dia punya tahap keterukan kalau sebarang kemalangan tu terjadi contoh kalau kata kita kena naik tangga, kita dapat kurangkan contoh kita kena make sure tangga kita tu dalam keadaan baik ataupun orang masa kita naik tangga tu ada orang tolong pegang ataupun ada orang tolong
jaga jadi kita tak jatuh. So itu cara kita buat, kita panggil sebagai analisa risiko Okay. Alright, so yang penting dekat sini adalah kesihatan. So kesihatan dekat sini dalam yang diterangkan oleh WHO, dia kata kesihatan dari segi fizikal, mental dan juga kesejahteraan sosial. Maksudnya dia bergabungkan semua perkara baru kita consider dia sebagai sihat bukan setakat fizikal saja. So mental tu pun adalah penting Okay, saya kata tadi pandemik adalah menyeluruh kalau outbreak tu dia mungkin dekat satu tempat saja, tapi kita dah di dalam pandemik. Jadi pandemik dia adalah kita dah tak boleh elak. Memang benda tu memang ada di sekitar kita. Macam contoh denggi. Jadi benda tu memang ada. Cuma kita boleh kontrol dari segi cara pembiakan dia supaya dia tak merebak. Tu contohlah Right. Seterusnya adalah dari segi kita kena faham juga cara virus tu merebak. Macam contoh untuk kita COVID sekarang ni kita kena faham tapi since benda tu pun dah 2 tahun jadi kita almost 2 years jadi kita pun dah faham dia melalui udara melalui udara, and then kalau kata kita tak bersih, tak hygiene, kita tak pakai face mask ke, tak ada vaksin ke, benda tu akan menjadi lebih teruk So ini adalah analisa risiko punya step So yang ni penting kita kena buat setiap aktiviti yang ada di keliling kita ataupun di tempat kerja kita kena analisa apa risiko yang ada So step ni adalah penting contoh kata macam tadi saya kata kita kena naik tangga untuk kita mengecat, ataupun macam dalam grup ni ramai kaunselor of course salah satu you punya risiko adalah bila you berjumpa dengan bila tuan-puan semua jumpa dengan apa kata kita punya patient ataupun kita punya klien yang saya panggil klien untuk apa masa nak counselling tu. So dia consider mana kita tak tahu dia free daripada COVID ataupun tidak. Tu contohlah So let's say kalau kata dia tu ada COVID tapi dia tak tahu. So kita tak buat tak ikut SOP yang sepatutnya. So dia consider sebagai hazard kepada kita Hazard tu adalah bila kita terdedah kepada dia mendatangkan bahaya kepada kita. So consider kalau kata patient tu kita kena go through segala SOP tu. Even dekat tempat kerja kita, contoh dekat tempat counselling tu pun kita kena ada cara-cara macam mana kita nak manage supaya kita dapat kontrol daripada COVID tu supaya tak merebak ataupun kita tak terkena pada COVID tu right? So kita kena tengok punca dia, kita kena tengok kalau kata dah terkena macam mana kita nak pulihkan. So kita kena tengok semua tu dari segi dia punya step dia First kali kalau kita dapat elakkan hazard tu lagi bagus That's why kita kalau kita perasan kita nak masuk mana-mana premis sekarang ni dia nak check kita ada vaksin ke tak. Lepas tu kita dah scan barcode ke belum. Lepas tu kita dah scan temperature ke belum. So semua tu adalah cara untuk kita elakkan hazard tu daripada dekat dengan kita. Dia consider sebagai hazard So segala aktiviti dalam sekolah ataupun dekat tempat kerja kita kena buat analisis balik semula. Ada tak risiko kepada COVID tu So kalau kata ada, kita kena ikut dia punya SOP dia. So macam mana kita uruskan. Contoh macam kalau kat sini kita pakai face mask, kita buat make sure kebersihan. Lepas tu dari segi disinfeksi tu kena selalu buat lah Lepas tu in terms of penjarakan sosial pun penting yang ni saya faham lah kadang-kadang dekat sekolah ni agak susah biasa especially kalau macam murid-murid tu dia kalau murid-murid khas dia pun special. Kadang-kadang memang ada guru-guru yang bercerita dengan kami bukan senang untuk manage Lepas tu dari segi pengurusan pemulihan ni maksudnya kalau kata dah terkena COVID, jadi kita perlulah mendapatkan rawatan di hospital. So
kita akan tengok dari segi dia punya konsekuensi, maknanya ataupun akibat dia. So macam mana kita nak kurangkan dia punya akibat tu daripada teruk. So that's why kita kena make sure macam mana kita kontrol dekat risiko tu. Right. So make sure semua aktiviti yang dijalankan hendaklah ada analisa risiko dia. Alright, so kalau tengok kat sini, kalau ikutlah last time Spanish flu. Spanish flu ni dia menyebabkan sampai berapa ratus tahun baru dia clear. So kita harap COVID ni apa orang kata memang dia akan stay dengan kita. Saya pun tak tahu berapa lama. So cuma cara kita macam mana kita nak manage supaya kita tak kena. Right, so di bawah undang-undang, dia kita undang-undang ni actually diguna pakai termasuk dalam jabatan kerajaan. So kalau ikut bawah sini dia di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan juga Akta Kilang dan Jentera. Dia menerangkan dalam tu kalau kita tengok dalam akta ni especially di bawah Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 1994, dia beritahu dalam section 15 dia bawah tanggungjawab majikan ataupun bekerja sendiri untuk make sure dia punya pekerja tu orang kata selamat, tempat kerja dia tu selamat. So itu tanggungjawab majikan. Lepas tu bawah section 24 dia bawah general duties of employees, maksudnya kita sebagai pekerja tu untuk make sure diri kita tu follow apa yang majikan tu dah tetapkan untuk make sure tempat tu selamat. So dua section ni adalah yang selalunya digunakan oleh majikan dan juga mana-mana tempat lah untuk make sure tempat kerja dia selamat. Okay, so kita kena follow rule lah. Alright, so yang penting bagaimana lagi satu adalah kita kena faham macam mana COVID tu dia berjangkit. Dia ada mungkin daripada kita terdedah pada orang yang sakit ke, ataupun tempat tu dia dah makan kat situ tapi dia tak bersihkan. So mungkin dia punya germs dia ada kat situ, masih lagi dalam udara ataupun dia terbersin kat situ. So dalam udara lepas tu dia di permukaan tempat yang kita lalu ataupun ada di situ. So kita kena make sure tempat yang kita guna, tempat yang kita lalu, orang yang kita hadapi, semua tu ada potensial untuk menjangkitkan kita penyakit tersebut. Right, so kita kena jagalah. Dia ada beberapa cara macam mana kita nak urus. Okay, so ini kita masukkan, kita dah masuk part macam mana kita nak urus. So kalau kita tengok kat sini, sebelum masuk tempat kerja ataupun sekolah, dia ada first kali kita kena make sure so bila kita datang, kalau kita rasa macam demam ke apa, kita kena declare. Lepas tu dia akan check suhu badan, dia akan tengok simptom tu ada ke tidak. Lepas tu yang penting ialah termometer tu kena ada. That's why kalau kita tengok banyak tempat sekarang ni kita kena check dekat dahi. Itu dia punya requirement, mesti check dekat dahi. Right. So prosedur ujian dia adalah bila kita dah go through dia punya step pemeriksaan suhu apa semua, kita kalau katalah masa kita check temperature tu, temperature kita tinggi, dia bunyi menunjukkan warning kata suhu badan kita tu lebih daripada yang sepatutnya. Jadi dia minta kita rehat sementara dalam 5 hingga ke 10 minit dekat tempat redup, baru kita check semula kita punya suhu. Itu kita kena ikut dia punya SOP. And then yang penting lagi satu adalah kita kena record. That is why kata kita pakai MySejahtera tu lah. Itu salah satu cara untuk merekod. Tapi kalau dekat tempat kerja kadang-kadang dia ada cara lain. Macam dekat kilang ada setengah tempat tu bila dia tampin ataupun dia punch card, dia ada rekod untuk body temperature dia, dia akan masuk dalam sistem dia. Okay, tu contohlah. So dia punya rekod dia macam tu. Right, yang seterusnya adalah ni macam mana kita nak check temperature. Tapi sebaiknya memang dia dah beritahu adalah daripada kita punya dahi. Dahi pun dia ada jarak. Kita kena nak ukur temperature tu tak boleh terlalu dekat, tak boleh terlalu jauh. So dia ada dia punya jarak. Okay, so ini adalah macam mana kita nak check suhu.
And then kena make sure temperature tu adalah betul kalau dia punya normal temperature, kita kena make sure 35 hingga ke 37.4 itu dia punya normal temperature. Kalau kata temperature tu termometer tu dia baca 34 ke 33 tu, maknanya termometer dia rosak so kita kena tengok balik lah, take note lah, dia 35 hingga ke 37 Okay. Ini adalah apa orang kata suhu pula. Ini adalah norma baru masa kita dalam tempat kerja So bila kita dalam tempat kerja, kita kena make sure kita punya kita kena sentiasa pakai face mask walaupun kata kita dah check suhu apa semua kita masih lagi kena pakai, especially kalau tempat tu ada aircon kalau tempat tu ada aircon, you kena make sure sebelum you start kerja tempat tu kita kena buka tingkap, kita kena anginkan dulu so itu adalah the best way untuk make sure tempat tu pengudaraan dia adalah apa orang kata dia mesti udara yang bertukar selalu bergerak so kalau kata ada aircon pun dia mesti ada lagi satu iaitu penapis udara yang ada macam sekali dengan HEPA filter lah, dia ada banyak requirement dia untuk aircon dan juga penapis udara. So the best yang selalu saya tengok hospital pakai, either yang dia ada banyak jenis, ada yang Philips punya, ada yang Amway punya, yang tu antara yang the best yang dipakai di hospital lah okay. Saya bukan nak market, tapi itu yang biasa saya tengok dia orang pakai lah okay. Tapi ada je yang pakai brand lain. Okay, so cuma make sure dia kena ada HEPA filter, dia kena ada lagi 2-3 jenis filter dekat dalam tu. So kena make sure dia ada filter-filter tu Okay, so and then lagi satu dia mesti make sure dekat tempat kerja kita ni ada satu komiti yang akan dia check maksudnya contoh kata bila kita dekat tempat kerja tu jarak tempat duduk kita dengan kawan sekerja kita adalah sekurang-kurangnya 1 hingga 2 meter so benda tu kita kena make sure dia punya compliance even dalam pantry, dekat tempat makan, kat kantin ke, kita kena make sure dia follow procedure. And then lagi satu, dia tak boleh makanan yang terbuka macam buffet setakat ni belum boleh lagi. Dia masih lagi kalau kat tempat kerja dia kata mesti dalam bungkus makanan tu mesti siap bungkus Even dekat Sandabi pun tempat tu bila waktu lunch, waktu minum pagi mereka dah sediakan dalam bungkus jadi pekerja tinggal ambil and then dia terus makan sama ada dekat tempat dia ataupun dekat kantin so bergantung, kalau kata dia bekerja dekat dalam plant dia tak boleh bawa masuk makanan dalam plant, dia boleh makan dekat kantin tapi kantin pun dia ada jarak dia. Even dalam bilik solat pun dia contoh surau surau tu dia pun ada jarak dia and then kalau kata macam dekat luar negara mereka ada yang ada jarak, ada yang tak ada jarak tapi macam yang kita dah start ni ialah ada setengah tempat dia bagus juga, dia sediakan sejadah tapi sejadah pakai buang dia sejadah pakai buang tu dia macam ada satu sehelai kertas nipis macam yang kita buat pakai yang macam apron tapi dia macam kain yang kasar sikit tu so itu dia buat sejadah pakai buang tu salah satu cara untuk manage tapi itu cost. So the best is pekerja tu bawa sendirilah sejadah dia and then dia kena bawa telukung dia sendirilah kalau yang perempuan. Kalau yang lelaki biasa dia bawa sejadah sajalah okay. Itu yang biasa and then kena make sure dekat mana-mana dekat toilet, dekat dekat pantry, dekat sinki-sinki, dekat kantin kena ada sabun cuci tangan sebab memang kena banyak cuci tangan itu amalan yang kita kena banyak amalkan sepanjang pandemik ni lah selagi ada kita kena sentiasa buat and then kena make sure tempat kita nak buang kita punya face mask tu pun kena ada. Even macam contoh lah ada juga cikgu dia cerita dengan saya dia kata kadang-kadang budak-budak ni dia main jadi bila dia main anak murid dia main-main dia punya face mask dia tu koyak lah, cabut lah
Jadi kadang kena minta sama ada anak murid tu sendiri bawa ekstra ataupun dekat sekolah pun ada sediakan ekstra. Tu contohlah Right. Sebenarnya benda ni banyak mendatangkan apa kata ekstra kerja dan stres pada banyak pihak ada setengah orang dia jadi stres bila dia terkurung, contoh macam zaman masa kita banyak PDPR, so itu mendatangkan stres. So itu salah satu penyakit pekerjaan yang muncul sejak ada COVID ni jadi sebab bila dia berkurung dia jadi mental stres dan juga dia termasuk juga ergonomik maksudnya bila kita banyak gunakan PC, banyak guna laptop, jadi cara duduk kita, tempat kita bekerja tu mungkin tak sesuai ataupun dia punya cara dia duduk tu tak sesuai. Jadi dia akan mendatangkan sakit belakang sakit belakang, sakit tangan, macam-macam, sakit tengkuk ataupun terlalu banyak guna handphone pun akan mendatangkan sakit tengkuk jadi kita kena sesuaikan tempat kerja kita tu dengan kita punya kerja right. So setakat ni yang inilah so ini adalah untuk disinfection yang kita kena buat benda ni memang requirement selepas waktu kerja ataupun selepas waktu sekolah kita kena buat dia bawah SOP memang dia masukkan kena buat selepas dan masa lepas guna biasanya memang kena buat. Right, maksudnya bila kita masuk tempat kerja kita, sebelum kita balik tu kita lap dulu bersih-bersih. Kata mungkin kita beli wet wipes ataupun kita beli spray, tak semestinya spray Dettol, any sanitizer kita spray dan kita lap so benda tu akan make sure tempat kerja kita bersih okay. So untuk mengurus premis kita kena rajin buat sanitization dan juga disinfection so benda ni kalau ikutkan kita suggest buat 3 kali lah, especially tempat yang ramai orang frequent macam contoh dekat kita punya office, dekat kita punya surau ataupun kalau dekat kilang kami ada working area so tempat dia bekerja tu itu adalah tempat yang kita selalu kena buat sanitization So dia punya mixture dia tu adalah, dia ada yang campuran Clorox, ada yang campuran macam Dettol punya bleach tu, dia ada banyak jenis. So yang kalau ikutkan tadi, ini dia bagi tahu pasal dia punya, mana dia? Okay. Yang ni dia ada bagi tahu macam mana nak bancuh dia. So dia ada bagi tahu kalau nak bancuh sekian-sekian, dia punya berapa concentration dia, kalau nak mop dekat tangga, berapa dia punya tu, kalau nak mop nak lap dekat atas meja, berapa dia punya kepekatan dia, so tu semua ada dalam ni okay, so kena make sure macam tadi saya cakap, kena make sure kena ada banyak tempat yang kita boleh cuci tangan kena sediakan, especially macam kalau student yang saya tahu dia orang makan bungkus and then bawa dalam kelas and then dia akan basuh tangan dekat depan tu depan kelas biasanya dia ada sediakan tempat untuk cuci tangan. So biasa macam itulah bergantung pada kesesuaian tempat student tersebut lah Okay, even basuh tangan pun kita kena ajar student ataupun staff untuk cuci tangan dengan cara yang betul kalau ikutkan apa yang kita selalu tengok dekat TV dulu tu, macam cara untuk cuci tangan apa semua tu, itu kita kena buat macam kita nyanyi lagu Happy Birthday ke apa yang kalau ikut tu. Dia ada 21 kali dia punya gosok dia tu. So itu kita kena kira Okay. Situ bawah disinfection dengan sanitization. So untuk surau dengan masjid ke, dia ada requirement lain pula dia punya kepekatan dia lain sikit Kalau untuk sejadah lain, kalau untuk pemaidani lain. So kalau nak selamat sekarang ni, orang nak elakkan kos yang lebih, biasanya dia akan minta bawa sejadah sendiri Okay, so untuk public area yang kita kena kontrol lagi satu adalah macam kita punya kantin, tandas, tu kena kontrol And then kena cukup maklumat even arahan-arahan, tanda-tanda kena ada supaya pekerja dapat ikut
tak semestinya pekerja kalau dekat sekolah of course lah student Okay, even macam kalau dalam bilik meeting pun kita kena ada penjarakan fizikal kena jarakkan at least 1 hingga 2 meter. Ada setengah bilik meeting besar, ada setengah bilik meeting kecil and then lagi satu kena take note kalau ikut SOP yang baru macam kita dekat Selangor, macam saya dekat Selangor masih fasa 3 so fasa 3 dia bagi tahu kalau kata ada sebarang training ataupun meeting, katalah kapasiti bilik tu untuk 100 orang. Jadi bilik tu boleh muat untuk 50 orang saja. Dia mesti 50% daripada keluasan ruang tersebut, kapasiti bilik tersebut. So sama jugalah macam kalau dekat office, katalah office tu dia boleh untuk tampung 10 orang. So you boleh cuma accommodate cuma 5 orang dia kena berjarak dia kena make sure macam ni even kalau kita ada briefing macam ni pun ni untuk yang dekat Senang ataupun ada setengah office dia ada juga yang macam ni so dia pagi-pagi dia ada briefing, so pagi-pagi sebelum masuk office dia ada cakap so dia punya penjarakan fizikal dia tu dia buat secara macam ni lah yang ada 2 meter ataupun 1 meter right, so sama jugalah macam dekat office kat sini. So ataupun kita buat macam banyak office sekarang ni dia buat penggilirannya dia masih lagi tak benarkan masuk ke 100% walaupun pekerja dia semua dah 100% vaccinate sebab banyak majikan sekarang ni dia mewajibkan pekerja dia supaya 100% vaccinate tu polisi dia gunakan dia gunakan section 15 Alright, so yang seterusnya adalah menguruskan staff dan juga selain staff Okay, untuk yang selain staff ni, macam contoh bila kita buat nak masuk tu, kita kat depan tu kita dah ada arahan yang dia perlu follow arahan tu mudah untuk visitor, mudah juga untuk staff and then bila dia dah biasa lama-lama dia akan benda tu secara voluntarily kita akan terus buat ataupun terus jadi macam kita punya habit lepas tu dari segi kalau kata kita ada visitor ataupun kontraktor ataupun supplier masuk dalam kawasan tempat kerja kita ataupun di sekolah dia kena daftar macam ni dia kena daftar, dia kena isi borang, lepas tu dia nak buat apa semua, nak jumpa dengan siapa dia kena detailkan. Okay, so yang juga adalah arahan-arahan yang kita perlu bagi tahu pada kita punya staff dan juga pun kata visitor lah so benda tu agak pun kata detail lah maknanya daripada luar lagi kita dah beritahu supaya patuh okay, cuma part yang dekat semasa dan juga disinfection tu dia agak detail kalau nak banding dengan yang masa nak masuk tu disinfection tu kena make sure even tangga, tempat duduk, library, lepas tu kantin, yang tu dia punya requirement dia especially untuk disinfection dia agak detail macam katalah kita ada bilik kaunseling contohlah so bilik kaunseling tu dia ada sofa, dia ada tempat discussion, so tempat-tempat yang macam tu kena rajin dan selalu kena disinfect even macam kalau boleh langsir tak boleh dipasang sebabnya bila kita pasang langsir dia punya kain dia tu salah satu penyebab untuk virus tu melekat dekat situ jadi that's why dia tak galakkan ada langsir. Lepas tu kalau boleh permukaan macam fabric dia tak galakkan sebab tu pun kata banyak sekolah yang saya nampak dekat bilik kaunseling dia tukar dia punya lantai tu dia tukar kepada tikar getah ataupun simen yang dia ataupun ada setengah tu okey cantik dia punya tu jubin ada so kapet-kapet semua tu dia dah angkat untuk sementara. Okay, jadi dia make sure benda perkakasan dia mudah untuk dicuci supaya dia orang boleh buat untuk disinfection apa semua. Okay, so itu banyak yang memang diupdate kita kena buat macam tu even tempat kerja pun banyak perubahan kami pun kapet pun sebab kami ada kapet jadi susah
dia nak kena disinfect selalu. Masalah bila you disinfect dia jadi macam basah pula. So bila basah dia mengeluarkan bau yang tak seronok lah jadi kita nak kena buka tingkap selalu. Lepas tu dari segi aircon pun kena buat maintenance selalu. Lepas tu banyaklah yang you kena tambah in terms of making sure you punya tempat kerja tu selamat even walaupun contoh macam dekat level department saya duduk dulu, dia tempat situ ada lebih kurang 1, 2, 3, lebih kurang 6 orang tapi sebab jarak kami memang jauh and then department tu sangat besar, so dia actually banyak kubikel yang masih kosong, jadi kami masih boleh datang penuh, tapi sebab apa orang kata macam saya most of the time dekat luar, jadi kami tak ada berselisih lah lepas tu dos yang banyak dekat office ada yang dia suruh kerja dari rumah jadi kami buat sistem penggiliran jadi tak semua dalam masa yang sama tu ada dekat tempat kerja contoh kata apa orang kata yang datang daripada 6 orang tu ada dekat dalam tempat tu ada 3 orang saja, so you tak ada 100% dekat tempat kerja. Okay, yang lagi separuh tu work from home ataupun digilirkan. Okay, itu antara dia punya yang kami selalu buat lah lepas tu lagi satu dari segi kalau tengok balik dekat sini macam contoh dekat sini kami ada macam contoh dia punya bilik mesyuarat ni, you kena letak stiker ni semua, kena make sure. Lepas tu kerusi tu dia ada kadang-kadang ada setengah tempat dia tak bagi kerusi tu banyak-banyak supaya orang tak duduk contoh kata dia muat untuk 5 orang je, jadi dia letak kerusi tu tinggal 5 je. Okay, sebab dia tak bagi orang lain duduk ada setengah tempat pula dia nak galakkan supaya meeting tu tak lama, dia bagi meeting dalam keadaan berdiri. Okay, so bila kita berdiri jarak kita pun jauh, meeting tu tak lama meeting tu cepat sebabnya kita dalam keadaan berdiri. Okay, tu contohlah yang ni saya lupa nak bagi tahu tadi, dia ada bagi tahu juga apa sumber-sumber makanan yang bervitamin yang bergizi bagus yang kita makan so benda tu kita kena highlight pada pekerja especially untuk time waktu macam ni. Right, masih awal lagi Tuan Pengerusi. Masih lagi Puan. Boleh teruskan. Kalau ada soalan-soalan yang boleh diudarakan kepada saya tak perasan ada soalan ke? Takat sekarang ni saya nampak tadi cek tadi belum ada. Belum. Jadi boleh teruskanlah. Sekiranya ada soalan-soalan daripada peserta seminar, boleh juga diajukan kepada penyampai kita. Boleh tanya teruslah. Sebab saya takut nanti saya terlepas. Silakan. Ada Puan, ada. Ada, boleh. Ada, teruskan. Dalam box saya nak tanya yang sama lah tentang fogging sekarang ni, atau ada yang maklumat terkini kan? Okay, kita punya Datuk Dr. Ishan tersilap saya lah kan? Katakan yang tidak sesuai digunakan untuk sanitizer tu, bahan-bahan tu. Bahan sanitizer. Dia akan boleh ada efek jugalah kan pada kulit, mata dan sebagainya tu. Jadi yang kalau kita di sekolah biasanya kalau yang datang yang rasmi tu kan, atau panggil sukarelawan ke sekolah tu, memang diorang ni memang telah ditaklimatkan dia punya sukatan dia. Putus-putus lah Cik Sulaiman ke? Putus-putus. Hilang dah. Kalau ikutkan dah putus lah. Terputus. Mungkin berkaitan dengan bahan yang yes. So far kalau ikut kita ikut yang KKM gariskan lah so kalau ikut yang KKM gariskan ni, dia memang dah bagi tu dalam bentuk yang selamat lah. Dia dah bagi tahu kalau kata you pakai ethanol macam mana. Kalau you pakai Clorox ke, kalau you pakai Dettol punya yang warna coklat tu ke, itu macam mana. Dia biasanya kebanyakannya orang pakai either Dettol tu ataupun sanitizer yang jenis lebih kurang macam Dettol lah. Lepas tu
dia ada etanol sebab benda tu lagi satu kita kena tengok walaupun kita kata kita gunakan yang ada etanol tu, kita kena make sure dia bukanlah di dalam kawasan yang mudah terbakar sebab etanol ni actually dia boleh menyebabkan apa orang kata mudah terbakar, dia boleh menyambar dengan api So kalau kata tempat tu ada contoh kita buat dekat workshop dekat workshop ni katalah ada buat welding ke ataupun workshop yang potong kayu ke ataupun workshop tu macam apa tempat bengkel ekonomi rumah tangga tempat masak-masak tu. So bila kita sapu benda tu dekat permukaan dia mudah terbakar jadi kita kena make sure kita sapu tu and then kita kena anginkan dia so kena anginkan, kena biar dia kering. So bila kita nak start buat kerja balik semula kita kena lap dengan kain yang basah So that's why dia agak particular sikit. Walaupun kata kita dah disinfect ataupun kita dah dah sanitize tempat tu, kita kena make sure kita anginkan supaya nanti kan tak adalah bila kita buka api ke, kita buka lampu ke dia terbakar takut nanti jadi kes lain pula. Okay. So itu salah satu. Lagi satu dari segi soalan dia ni. Dalam office guna mask. Yes, kalau ikutkan dalam office kita kena guna mask walaupun kita dah ada jarak 1 meter Ada setengah tempat pula dia siap pasang yang macam apa cubicle yang luar sinar tu supaya bila dia bercakap tu dia tak dia punya yelah kan bila kita cakap tu kita punya dia ada mist mist ataupun udara yang keluar daripada kita punya pernafasan tu dia tak tersebar ke orang yang depan kita ataupun tepi kita so that's why macam ada setengah tempat ataupun ada setengah sekolah kalau kita perasan dia pasang yang macam cubicle yang macam gelas tapi daripada plastik tak silap luar sinar kan so benda tu dia pasang. Okay, fogging ni by right kalau fogging nyamuk tu kalau ikutkan KKM tak galakkan sebabnya kalau fogging yang untuk nyamuk tu dia akan menyebabkan nyamuk tu jadi after some time nyamuk tu akan immune. Tapi kalau untuk disinfect kita buat sanitizing yang pakai kita sembuh tu sebenarnya dia tak berapa efektif. The best is kalau you dapat lap permukaan tu. Okay, dia kena lap. That's why orang kata mop ataupun you sapu dengan kain yang kita lap atas meja tu untuk make sure kata tempat tu bersih dan hygienik Okay, UVC. Sekejap. UVC ni panjang dia apa Cik Alman? Dia ada jangka hayat dia Kalau tengok balik dekat sini tadi okay, kalau tengok balik dekat sini dia kata ada virus tu sampai seminggu lebih pun masih lagi hidup jadi dia kena tengok kalau kata bilik tu jenis bilik yang sejuk jadi virus dia mungkin akan lebih tahan lama. Tapi kalau bilik tu sangat panas, contoh kata suhu dalam bilik tu kalau kata dia tak ada on lampu, tak ada on kipas apa semua, dia boleh mencapai lebih pada 40. So dia boleh mati tapi still the best kalau kata macam kita punya sejadah ke apa ke, kita kena basuh lah Ada sabun. Dia kalau ada sabun dia akan mati. Ultraviolet C. Yang tu. Yang tu sebenarnya tak adalah efektif pun. Sebenarnya dia lebih baik you terus pun kata kita sapu dengan air sabun ataupun kita bersihkan dengan klorok saja and then make sure you anginkan tempat tu itu yang sepatutnya lah kalau ikut kita punya KKM punya prosedur ni dia beritahu dia kata kena buat kat tempat public lepas tu dia mesti make sure dia ada berapa kali sehari macam tadi 3 kali sehari sekurang-kurangnya lepas tu kalau boleh dia kena ikut dia punya yang ni lah mana sukatan dia tadi dia kena ikut sukatan macam ni. Tapi yang paling penting adalah kita kena make sure kita kena rajin pakai basuh tangan, kita kena selalu buat. Lepas tu jangan buka you punya mask Kalau buka you punya mask time waktu makan, time waktu minum,
yes it's okay. Tapi kalau kata you buat time kata waktu biasa, waktu bekerja tu you sengaja buka you punya mask, actually you apa orang kata itu potensi untuk you dapat COVID tu adalah dia boleh naik peratusan dia walaupun kata keliling you adalah semua dah vaksinate ke, sebabnya tak mustahil ya, sebab antibody kita adalah lain-lain ya, ada setengah orang dia lemah, ada setengah orang dia lebih kuat. Okay, so itu make sure nanti let's say lah kalau kata you nak buat dekat tempat kerja, you make sure you follow dia punya requirement ni. Dalam yang ni slide ni saya akan share nanti dengan pihak penganjur, pihak packer, saya kena bagi dengan siapa nanti Tuan Pengurusi beritahu lah ya. So you boleh refer dekat dia punya bancuhan ni berapa ratio dia so boleh tengok kat sini. Right? So setakat ni tu ada apa soalan? Mungkin daripada peserta-peserta seminar yang ada lagi persoalan yang boleh dikemukakan kepada Cik Zuha kita. Ada lagi soalan? Saya dipahamkan ada satu soalan tadi berkaitan dengan berapa lama virus itu boleh hidup pada kain lansir tadi itu. Pada kain langsir itulah macam tadi saya cakap, dia bergantung pada suhu tempat tersebut. Kalau kata dia panas, dia mungkin tak sampai 2 hari. Tapi kalau kata tempat tu sejuk, aircon, dia mungkin lebih pada seminggu. Dia ada setengah yang kita, kalau KKM punya statement, dia ada keluarkan jadual dia dulu. Kalau dekat permukaan yang besi dia punya tu berapa, kalau dekat permukaan yang kayu dia punya tu jangka hayat dia berapa, kalau permukaan yang kain dia punya jangka hayat dia berapa, dia ada bagi tahu. Tapi basically dia punya tu lebih kurang 3 hingga ke ada yang saya baca tu paling lama adalah sampai 8 hari. Lama tu sebab tu dia tak galakkan apa kata pasang langsir, sebab takut dia melekat dekat langsir. Okay, nak tak nak terpaksalah togel je bilik tu sekarang. Okay, so banyak jugalah saya dapat guru-guru yang bagi tahu dekat bilik kaunseling dia sebelum ni dia pasang langsir, tapi sebabkan prosedur COVID tu jadi dia tak boleh pasang langsir. Even dalam kelas pun tak boleh. Okay, so itu dia punya requirement untuk kita punya safety measure lah untuk elakkan daripada dia duduk dekat situ. Okay. So lain-lain SOP adalah dari segi kita kena tambah juga, macam dekat sekolah atau kat office kita kena sediakan. Contohlah masa kita detect ada satu pekerja, contoh katalah pekerja tersebut dia menunjukkan simptom dia ada demam, ada kata tanda-tanda COVID dah so bila kita test, sekarang ni kita boleh test yang IEA tu RTK tu so bila kita test yang tu dia akan katalah dia menunjukkan kata result dia positif jadi kita kena isolate dia daripada tempat yang orang ramai so biasanya kalau dah isolate kita kena make sure tempat yang kita isolate tu udara dia tu tak boleh kena pada orang lain. Contoh kata kita buat bila kita nak masuk dalam tempat kerja, dia ada satu area tu untuk check temperature, check apa semua tu kan. So ada tempat lagi satu kat sebelah sana, ada satu bilik, kita kena asingkan dia tu yang positif tu dekat situ supaya kita tunggu ambulan ambil ataupun dia kena balik untuk quarantine. Okay, so itu biasanya adalah yang kita kena buat satu SOP yang khas untuk kes-kes macam tu lah tapi biasanya kalau dekat sekolah kalau kata dia positif biasanya kita akan terus call pada ambulans, and then kalau student tu kita akan panggil dia punya ibu bapa sekali so itu dia punya prosedur yang kita kena tambah so kena make sure ada area yang kita kena quarantine orang yang macam tu. Okay, lepas tu lagi satu kita kena tambah dari satu adalah macam mana kita kontrol kita punya pergerakan staf dalam premis contohlah macam kami macam saya bekerja dekat department safety, jadi saya punya office dekat tingkat 3, tapi at the same time sebab saya safety jadi saya nak kena masuk production, saya nak masuk lab, jadi saya kena pergi sana pergi sini jadi bila saya pergi sana pergi sini tu
saya of course lah saya memang negatif sebelum masuk. So masa kita nak masuk ke tempat lain tu, saya punya tag yang saya kena swipe ataupun kita guna MySejahtera saja pun tak apa. Janji dekat tiap-tiap tempat ataupun tiap department tu dia ada dia punya barcode dia ya, ataupun QR code untuk MySejahtera tu. Okay, so itu penting kita kena set lah macam mana kita nak detect staff kita pergi ke mana bukannya nak dari segi kita nak control dia in terms of apa, sebenarnya kita nak make sure supaya kita dapat kontrol supaya dia tak merebak dari segi penyakit virus COVID ni tu yang penting. Okay, lepas tu juga pekerja ni ada hak untuk report kalau kata ada SOP yang tak diikut. Contohlah kita punya pekerja ni dia dah tahu kita kena pakai face mask ataupun kena ada jarak 1 meter tapi dia tak kira, dia main langgar je dia terus masuk, lepas tu tak ikut, and then dia dah lah dengan tak pakai face mask apa semua, jadi dia membahayakan orang lain jadi kita kena ada satu measure supaya orang boleh report contoh kata kawan dia rasa tak selamat sebab kawan dia macam tu jadi dia boleh report pada dia punya superior ataupun orang yang handle dekat tempat tu. Contoh dekat sekolah dia mesti ada someone yang kita lantik untuk bahagian SOP ni so macam mana dia nak ambil tindakan ataupun guru besar ke ataupun kalau dekat tempat kerja kita punya supervisor ke, kita punya HOD ke, so kita report dengan dia. Okay, yang seterusnya adalah majikan dia kena tentukan lah sama ada polisi syarikat dia tu untuk terima mesti 100% vaccinate ataupun dia ada syarat-syarat yang lain macam yang KKM yang telah terangkan hari tu dia ada bagi tahu, dia kata kalau kata dia tak nak vaccinate, dia ada lagi satu dia punya prosedur yang dia kena follow tiap-tiap kali dia nak masuk premis tu dia nak kena ambil test RTK tu so dia dah tunjuk result tu baru dia boleh masuk. Okay, so itu adalah requirement yang dia kena follow dia boleh follow nak vaccinate ataupun dia nak yang macam lagi satu tapi atas kos dia sendiri boleh. So setakat ni yang itulah yang saya boleh terangkan. Actually benda tu memang kita dah buat selalu jadi lama-lama kita dah terbiasa even budak-budak sekarang pun kalau kita tengok dia dah pakai, semua dah pakai face mask tu tanpa kita perlu ingatkan pun dia dah macam natural dia kata kena pakai. Saya tengok budak-budak kecil pun dia pun dah pakai dia dah tahu dia sebab dia tengok benda tu sebagai new norm right. So setakat ni saya rasa tu saja. Kalau ada apa-apa soalan, ada soalan ke? Cik Duha. Ya, boleh ada dua. Siapa tu? Satu sekarang ni kalau dibenarkan untuk pembukaan sekolah kan. Ya. Saya sekolah rendah lah. Murid dia kena dia serta alert dengan face mask kan, memang sentiasa pakai, bukan macam sebelum ni tidak diwajibkan kan. Sekarang ni diwajibkan. Jadi kalau budak 12 ni dia pakai mask biasalah yang satu slice nipis tu kan. Agak berapa sebab sekolah dia agak panjang, kalau ni antara pukul 8 start pukul 7 bagi sekolah sampai pukul 6 pukul 2 kan. Tak 2 tu. Jadi berapa lama face mask tu dia boleh memang tak ada kesan untuk virus pada kanak-kanak tu. Biasa kadang-kadang jatuh, kadang-kadang ada yang terjatuh kes kan, dia nak kutip balik nak sekolah tak nak bekalkan selalu kan. Kalau di sekolah lah, tapi saya tengok dia panggil luaran fizikal je kan. Keadaan kanak-kanak ni dulu tak wajib, okey boleh tahan. Kita apa pakai pun selalu kita pun ada agak ni kan kurang selesa. Ni murid nak duduk sekolah antara pukul ni kan. Pukul 7:30 sampai pukul 2 petang kan. Yelah. Sekolah tak ada pendekkan waktu dia pula. Macam mana tu? Faham. Maksud saya mask tu nak berapa lama boleh tahan, yang satu slice biasa yang murid-murid pakai tu, yang kita pakai tu. Faham maksud cikgu ke? Faham maksud tu. Maksud cikgu tu saya faham. Yang selapis. Okay, so basically sepatutnya kita kena faham face mask kita ni dia ada banyak jenis Kalau boleh dia bagi tahu kan, dia kata kena pakai yang 3 ply
So kalau kata dia pakai yang 3-ply pun kena make sure benda tu N95 So and then dia pakai tu betul ke tidak? Biasanya yang putih tu mesti dekat dalam, yang biru tu dekat luar kalau kata dia tak sakit lah. Kalau kata dia sakit dia akan jadi terbalik tapi biasanya kalau sakit tak boleh datang sekolah lah So kalau kata dia pakai, tengok dia pakai macam mana. Contoh kata dia ni memang buas sangat. Jadi kejap dia dah terkoyak. So dia kena ada spare dekat dia sendirilah. Contoh kata waktu sekolah tu start pukul 7.30 sampai ke pukul kata 12.30. Okay. Tahap 2 pukul 2, kalau tahap 1 1.30 lah. Okay. Sampai 3. Masa tahap 1 1/3. Biasanya dia orang akan tukarkan lebih kurang kalau budak-budak lah, sebabnya biasa budak-budak ni ganas sikit. Kalau budak yang tak berapa lasak ni dia sekejap je, lama pun tak apa macam kita selagi kita tak buka and then selagi kita tak masa kita makan tu kan kita buka kan, cara kita letak tu, kalau kata cara kita letak tu salah, actually kita dah kena tukar. Jadi dia bergantung pada orang juga tak semestinya ikut jam so kalau let's say kalau kata kita pakai tu kita dah rasa tak selesa, macam dia dah dekat hidung tu dia dah asyik terbuka ataupun dia punya tali dia dah putus, so memang kena ganti. Tapi memang cikgu-cikgu sekolah rendah bagi tahu saya anak murid sekolah rendah ni payah sikit lah, sebab dia selalu sampai dah terkoyak kat dia punya dia punya getah dia tu lah, dekat mulut dia dah koyak lah. So benda tu memang kesian jugalah cikgu nak kena monitor So kena make sure, kena pesan jugalah dengan parents untuk make sure dia punya anak dia tu cukup dia punya face mask dia katalah kalau dia tak ada pun mungkin pihak sekolah kena sediakan ataupun tapi biasanya parents akan sediakan extra lah selalunya saya tak sure kalau tak ada tu, saya tak sure lah, tapi yang saya tahu daripada cikgu-cikgu yang bagi tahu kat saya, dia kata memang parents ada sediakan extra dalam beg sekolah budak tu. Tapi dia nak kena tunjuk dekat budak tu macam mana nak pakai balik lepas tu dia kena bagi tahu juga, kita kena bagi tahu, selalu ingatkan budak-budak ni macam mana kita nak make sure dia punya face mask tu selamat maksudnya bila dia dah buka dia kena simpan kat mana, dia kena waktu nak makan simpan macam mana, tak boleh turunkan dekat dagu ke, so itu kita kena ajar dia and then itulah macam saya cakap tadi, dia tak semestinya ikut jam dia mesti ikut macam mana cara dia guna tu. Kalau kata dia guna tu dia letak tak betul, so that means dia memang dah kena tukar lah sebab dia dah tercemar. Boleh cikgu? Boleh. Cikgu Satu soalan lagi. Kalau biasa tempat premis lah, tak sebelah beriman kan, sama ada ni haiwan peliharaan ni yang kadang-kadang banyak dia kumpul membela di kawasan premis kan, masuk sekolah ke dan lain-lain lah, saya tengok. Jadi adakah haiwan ni juga dia bolehlah mempengaruhi tak ketebaran virus bila sebab ramai yang pegang kan, kadang-kadang seronok dia orang main dengan kucing murid-murid ni kan, dia main dia datang masuk kelas lah kita nak tegur suruh buang ke apa semua, nanti dia kata cikgu ni agak kurang timbang rasa kan antara permisi. Jadi haiwan tadi maksud fokus tadi haiwan yang banyak tadi, berapa yang jumlah tu yang banyak kena bila di sekolah di kantin kan biasanya ada lah banyak haiwan tu kan. Jadi dia mempengaruhi tak tentang keselamatan ataupun kebersihan ni di tempat premis awam ni? Dia still macam mana pun lepas dia pegang haiwan tu dia basuh tangan tak? Tak pasal lah sebab kita tengok. Yang tu yang kita memang kena latih dia. Kalau dia lepas pegang dia kena basuh. Tak, bukan maksud saya haiwan di tempat premis tu. Kita tak tahu siapa yang mau pegang, tapi dia boleh tak bawa ketebaran virus tadi pada orang lain juga kan? Kalau ikut yang banyak juga lah banyak. Kalau ikut yang report yang direportkan daripada dulu, dia kata tak ada kaitan pun. Dari segi ni kesihatan keselamatan awam ni untuk unless kalau kata dia ada rabies ke lain lah cerita. Tapi so far kalau macam kucing, kalau apa semua tu biasanya dia tak adalah relate kepada kita, sebab actually kalau ikutkan even air kucing pun sebenarnya dia ada macam antiseptik ke macam mana, macam anti kuman
Itu untuk kucing lah. Tapi kalau kata binatang-binatang yang macam pun kata especially lah kalau kata dia apa korek sampah, beruk-beruk tu semua tu takut bahaya dari segi lain pula. Cik Duha, Okey, terima kasih. saya nak tanya. Ya, okey. Cik Duha, macam tadi Cik Duha cakap pasal sekolah ataupun di mana-mana saja tidak digalakkan untuk pasang lansir. Tapi sebab kadang-kadang dengan cuaca Malaysia ni yang kadang-kadang panas, contohnya dalam kelas kan, bila panas tu nanti dia silau. Soalan saya, kalau kita pasang, tadi saya nampak dekat chat box ada yang tanya boleh tak pasang bidai plastik. Oh, bidai plastik. Tu saya tak sempat jawab lagi tu. Soalan saya, kalaulah kita benarkan penggunaan langsir, boleh tak kita sanitizekan dengan yang sanitizer gun tu secara berkala? Boleh tu boleh. Cuma macam after some time dia akan jadi, kalau kata dia tak cukup tak cukup kering and then tempat tu lembab, dia akan jadi lain pula isu dia kan. Dia akan jadi kita panggil sebagai sick building syndrome. Maknanya udara tu tak bagus untuk dia bernafas pula. Itu sebabnya dia tak bagi bubuh langsir tu lah. Rasa menjawab soalan ke? Alright, kejap tengok soalan yang lain. Sekejap. Okay, yang UVC tadi saya dah jawab lah yang tu actually tak ada apa efek pun sebenarnya. Okay, lepas tu yang ini daripada Cik Asmadi ni, kalau bidai plastik pun kalau ikutkan sebenarnya kita tak galakkan kalau boleh dia nak pengudaraan tu bebas, banyak angin Okay, lepas tu Ramli tadi Puan. Cik Ramli. Mana Cik Ramli tadi? Ada nak tanya. Ada yang tak divaksinasi dia. Ada sekejap. Ada pekerja ataupun AKP ataupun guru yang tak nak divaksinkan. Oh, kejap. Yang tu belum jawab lagi. Kejap. Yang ni ada lagi. Ya, sebelum masuk office benar RTK dapati positif. Lepas tu dia kena, biasanya dia kena reconfirm balik semula dengan PCR. Sebabnya ataupun kalau ikut yang sekarang punya prosedur baru, kalau kita dah test tu positif, secara tak langsung kita kena terus notify through MySejahtera tu. Dalam MySejahtera tu dia ada dekat satu bahagian tu kita kena bagi tahulah kata kita dah buat testing, kita punya result tu positif. So automatic kita kena duduk quarantine dekat rumah, tak PCR ada setengah tempat dia akan minta PCR, ada setengah tempat dia tak minta. Tapi biasanya kalau dari segi KKM sendiri dia akan terus automatic suruh kita quarantine bila kita report MySejahtera tu kita kena quarantine. Lepas tu setiap hari kita kena report dekat MySejahtera tu kita punya kita kat mana, kita punya suhu berapa, kita punya oksigen level berapa. So benda tu dia akan minta dalam MySejahtera tu sendiri. Okay, so yang tu kita panggil sebagai self quarantine lah so follow yang baru punya prosedur tu ada self quarantine. Tapi kalau kata you punya oksigen level tu dah turun rendah sangat, you kena bagi tahu hospital yang tu you kena bagi tahu. Right. Sebab tu bila kita kat rumah kalau boleh kita kena ada kita punya oximeter. Lepas tu at the same time kita kena ada kita punya nak check BP sekali, nak check itu standard lah sekarang ni orang banyak kat rumah dah ada kalau tak ada itulah kawan-kawan kena tolong pinjamkan ke ataupun beli masa you kena quarantine tu beli online ke sebab benda tu dia minta report dalam MySejahtera. Okay, ada soalan lagi. Jika staf ada bergejala tidak demam, hanya batuk, sakit tekak, so perlu ke buat saringan dan staf tersebut atau perlu hadir ke pakai bertugas pakai mask ataupun tidak? Oh, maksud dia macam ni, kalau kata staf tu dia ada gejala tapi dia tak sure dia positif ataupun tak, so the best is you kena buat RTK so bila buat RTK tu dia akan tahulah dia positif ataupun tidak. So kalau kata dia result dia positif, so you kena self quarantine tapi kita tak boleh terus datang bekerja walaupun kita pakai mask unless pun kata you confirm kata benda tu bukan pun kata COVID
Sebab sekarang ni ramai orang tak tahu dia kena COVID. Dia memang tak nampak macam kena COVID pun. Right, so kejap ya. RTK dah 50-50 chance untuk fast positif. Yes, memang ada juga RTK dah ada 50-50 chances untuk fast positif. So biasanya kadang-kadang dia akan suruh kita buat PCR sekali. Tapi selalunya pihak kementerian dia akan minta kita self quarantine dekat rumah sampai kita habis self quarantine tu baru dia bagi release dekat kita. Okay? Kalau tak kita punya MySejahtera tu merah ataupun oren kan. So adakah menjawab soalan? Ada siapa lagi yang saya tertinggal soalan tadi Tuan Pengerusi, ada tak? Ada di dalam. Silakan yang nak bertanya lagi. Ada yang dalam giliran tadi. Silakan. Cik Ramli tadi. Ataupun ada. Ada? Tak ada? Okey, yang soalan yang saya ada diberitahu lah berkenaan dengan ada cikgu yang tak mau vaksin so itu still bergantung pada keputusan KPM macam mana pada kami sebagai pengamal safety, kami masih lagi menggalakkan untuk ambil vaksin untuk herd immunity. Tapi kalau let's say lah kata kamu ada kita ni ada contoh kita ada allergic ke, kita ada apa-apa yang menggusarkan kita, sakit jantung ke, kencing manis ke, kita kena discuss dengan doktor kita dulu Macam contoh saya punya saya punya kawan dia ada kanser. Jadi dia discuss thoroughly dengan doktor dia, and then yang kawan lagi seorang tu pun sama juga, dia ada allergic yang sangat sangat sensitif sangat teruk jadi dia discuss dulu dengan doktor, and then dia ambil dekat hospital macam saya sendiri pun saya ada kes, saya ada banyak allergic pada ubat, jadi saya kena pergi ambil saya punya vaksin dekat hospital supaya dia dapat elakkan daripada jadi apa-apa yang tak patut so doktor tu akan check dulu sebelum tu, and then saya ambil vaksin okay, itu bergantung. Ada setengah orang doktor tak galakkan dia ambil vaksin. So bergantung pada nasihat doktor dia. Okay? Oh, ni background. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan yang boleh dikemukakan kepada Duha kita? Tapi so far kalau untuk yang kami tempat kerja, kebanyakan majikan dia wajibkan 100% vaccinate. Kalau tak vaksin, you tak boleh kerja. Kalau you tak nak juga vaksin, dia kena duduk dekat rumah, bekerja dari rumah, tapi gaji dia akan dipotong. Itu under kami lah, swasta. Untuk maklumat Cik Duha lah, untuk di penjawat awam masih lagi diberi peluang oleh sehingga 1 November. Sehingga 1 November. Selepas 1 November jadi akan diambil tindakan oleh pihak JPA lah bagi mana yang tak divaksinkan lagi. Cik Duha, saya nak tanya sebab itu kita bercakap tentang penjawat awam ataupun pekerja lah kan. Macam setting sekolah, ada juga sekolah yang ibunya tidak membenarkan anaknya untuk mengambil vaksin. Jadi katakanlah diberikan maknanya pilihannya bermakna applicable macam mana pekerja awam ataupun swasta, maknanya buat RTK setiap hari. Adakah pemantauan dia dari segi RTK setiap hari tu dapat melindungkan dia ataupun kawan-kawan dia yang dah vaksin tu daripada terkena virus? Setakat yang saya tahu itulah yang KPM bagi tahu, itu prosedur dia. Tapi kalau ikut KPM, kalau student yang tak vaksin ni dia ada banyak syarat kan. Dia kata satu kena surat doktor,
Lepas tu kena ada masalah. Satu sama ada dia tak pernah akan masuk sekolah. Ya, Kan? tapi Yang tu budak kan? ni sebab nak Lepas tu- SPM. Oh, okey. Tapi Ayahnya- parents dia tak bagi. Ya, ayahnya bagi tapi maknya tak bagi. Sebab mak pun tak vaksin. Okey. Dia memang ada yang macam tu lah tapi pun kata setahu saya lah benda macam tu biasanya dia kalau dia ambil tu RTK setiap hari, yes lah. Setakat ni itu yang dibenarkan dalam SOP. So kita kena ikut yang tu lah. Cuma katalah masa macam tadi Cik Azman kata dia 50-50 positif ataupun 50-50 negatif kan, sebab dia tak berapa tepat kan. Jadi kadang-kadang ada macam contoh kami di pihak swasta kadang-kadang ada sebelum nak masuk tu kena ambil PCR dulu. Dia ada beberapa minggu sekali kena ambil PCR. Sangguplah nak kena jolok hidung tu selalu kan. Lagilah dia orang baik ambil vaksin dah letih. Sebab kos nak kena tanggung sendiri RTK tu. Okay. So itu yang saya boleh bagi tahulah. Saya ikut apa yang SOP advice lah. Sebab kalau pada saya sendiri pun saya tak prefer dia masuk lah, itu saja. Sebab satu, bahayakan diri dia dan juga kawan dia. Kawan dia mungkin tak, tapi pada dia tu mungkin jadi lebih tinggi. Hilang 2 minggu sekali wajib RTK. Yelah. Hilang 2 minggu sekali. Tapi kalau kata dia nak masuk yang tempat yang macam ramai. Yelah macam kita nak buka kelas ni. Katalah satu kelas tu 40 orang kan sebelum COVID ni kan. Tapi sebab yang baru ni dia kata satu kelas cuma boleh kapasiti dia 50% saja. So dia akan jadi lebih banyak kelas lah. So dia kalau boleh dia nak make sure selamat untuk semua lah. Itu memang requirement. Sebab kalau kita baca dekat surat khabar pun dah keluar kena ikut lah. Cuma cikgu lah jenuh nak explain pada ibu bapa kan. Kadang-kadang ada setengah ibu bapa ni dia tak berapa nak terima kan. Okey Pak. Okey Cik. Cik Doha. Ya. Ada lagi Soalan ni, ada soalan mengenai dengan pada asalnya dia orang cakap virus ni bukan airborne. Lepas tu baru-baru ni tahun ni nampak dalam media kita, media yang rasmi lah menyebut virus ni adalah airborne. Okey. Kemudian luar negara pun kita nampak dari segi airborne dengan bukan airborne dah sekarang orang ramai dah cakap airborne. Di mana luar negara pula saya baca jurnal diorang, baca perkembangan diorang dah mula kurangkan, memang mereka macam dah melarang guna kipas. Bila virus dia cakap airborne, diorang dah tak guna kipas. Tapi kalau tengok KPM punya SOP yang terbaru keluar ni, penggunaan kipas dibenarkan. Itulah. So, virus tu kalau dah airborne, kalau buka kipas, so macam mana tu? Sebab SOP kalau dia melarang guna kipas, faham. So macam mana tu? Kalau airborne dah buka kipas, kemudian dengan saiz kelas tu, itu soalan pertama. Soalan kedua mengenai keselamatan ni. Bila guru membuat RTK saliva test ni, keselamatan guru ni. Sebab guru dah jadi macam doktor kan, dia kena buat saliva test. Kalau RTK swab test, saya rasa lagi selamat. Kalau yang saliva test ni rasa memang nampak terdedah, cikgu-cikgu ni terdedah kepada bahaya. So so macam mana yang soalan kedua tu? Itu dua soalan lah. Okey, yang soalan first tu dia actually kipas tu satu lagi dia termasuk sekali dengan buka tingkap dengan pintu luas-luas Maknanya dia nak pengudaraan yang betul-betul. And then lagi satu, orang kata kita pakai kipas yang macam kipas yang ada kaki tu. Kalau kipas bumbung tu dia akan pusing-pusing kat situ kan. So dia biasa kalau kipas ada kaki tu dia akan memiraukan udara tu. Okey. Itu salah satulah. Okay. Lepas tu lagi satu dari segi orang kata yelah kalau kata kita buka kipas, jangan pula kita tak buka tingkap, tak buka pintu supaya pengudaraan tu bebas. Dia kena buka semua. Dia nak kita open. Kalau boleh macam duduk bawah pokok lah, tapi tak boleh lah macam tu
So itu salah satu sebab, and then that's why dia kata kena ada 50% sahaja kapasiti daripada kapasiti sebenar selagi kita tak dapat full herd immunity. Itu that's why dia kena buat macam tu dulu. Okay, boleh ke Cikgu Siva? Boleh, cuma dalam SOP terbaru dia orang tak adalah cakap pasal jenis-jenis kipas kan. Buat masa ni kita yang tahu langsir wajib ditanggal, baru tanggal. Cuma yang kami macam bila Puan cakap memang faham lah jenis kipas tu. Air ventilation punya pattern tu kan. Ya faham. Tapi memang sekolah rata-ratanya kami menggunakan kipas kiling. Di mana memang lepas tu tingkap pun cakap apa lain sekolah lain dalam sekolah saya ni di fizikal lain sikit, tingkap hanya ada untuk setiap kelas tu ada 4 jendela besar. Oh okey. Tak ada tingkap-tingkap tapi tak ada. Ada macam sekolah private sikit kan. Okey, itulah yang faham lah. Cuma yang mengenai yang soalan kedua tu, keselamatan guru ni. Itulah. Okey, dia macam ni, bila you nak buat testing tu, kita nampak tak apa nurse tu pakai? Cikgu pun nak kena tambah lah pula kat sekolah benda tu. So benda tu kita kena masukkan sebagai bekalan pada pihak sekolah lah, let's say kalau kata nak buat and then kalau boleh cikgu yang terlatih untuk buat bukan semua orang. And then bila dia buat benda tu pun cikgu tu kena pakai dia punya spesifik PPE lah, contoh macam dia punya apron ke, lepas tu glove ke, lepas tu dia kena pakai apa tu yang face mask yang Lucina tu sekali dengan dia punya face mask yang kita pakai tutup mulut tu dengan hidung tu bukan respirator tu, yang face mask yang kita pakai kat atas muka tu, okey, untuk nafas tu. Okey, lepas tu kita kena pakai yang penutup muka yang Lucina tu. Itu dia dah baru dia punya full protection untuk cikgu tu. Boleh Lepas tu sudah tu dia mesti betul-betul basuh tangan dia. Kena make sure lah dia punya peralatan tu dia betul-betul basuh. Kalau kata dia punya mask yang gelas tu dia kena yang plastik tu dia kena basuh betul-betul. Lepas tu kalau apron tu biasanya orang buat pakai buang sajalah. Boleh Lepas tu don't simply throw you punya benda tu merata-rata sebabnya mana tahu kalau kata yang positif tu dalam tu pun you campak dalam tu and then dia merebak. Dia sebab dia airborne kan. So that's why yang kata kalau boleh bila kita buang tu buang dalam tong sampah yang bertutup. Okay. So setakat ni adakah menjawab soalan cikgu? Jawab. Cuma last terfikir satu ni soalan bagi pihak kawan-kawan saya. Katakan yang dah guru yang pernah mendapat COVID positif, dia dah masuk dah vaksin dia masuk kembali mengajar di sekolah. Saya tengok kawan-kawan saya yang ada dah berusia, ada darah tinggi, ada sakit So kalau mereka dah masuk sekolah, macam mana tahap risiko dia orang? Kalau boleh tak kali kedua terkena sebab mereka risau sebab memang sebab kita sendiri tengoklah ada kehilangan nyawa di kalangan sahabat-sahabat kawan-kawan kan. So dari situ kena nampak cikgu-cikgu ni dapat banyak tekanan kat situ. Ya, faham. Okay, actually soalan you tu valid actually ada kawan saya sendiri, dia 3 kali kena COVID. Sampai last kali tu dia kena kuarantin, last kali tu dia punya stres tu sampai dia rasa nak bunuh diri. Sampai macam tu So actually dia bergantung pada antibody sebenarnya. That's why orang kata kadang-kadang kalau orang tu weak, mungkin dia boleh kena banyak kali. Macam kalau kita tengok campak yang chickenpox tu ada orang, kebanyakan orang tak kena sampai 2-3 kali. Tapi ada few people akan kena beberapa kali. So mungkin ada antara kita actually memang di explain kita boleh kena lagi sekali. Okay, tapi bergantung pada antibody kita dan sama ada kita dah vaksin untuk dia punya result dia tu sama ada teruk ataupun tidak. That's why orang kata kita galakkan sebagai untuk vaksinate. Lepas tu kita kena make sure hygiene dekat satu tempat tu. So sekarang ni memang kilang sarung tangan, kilang sabun, kilang sanitizer, malah betul lah buat masa ni. Sebabnya banyak orang guna kan. Okay? So kita memang kena galakkan
hygiene punya practice sekarang ni and then kena pakai face mask macam dah serupa macam pakai baju dah sekarang ni face mask tu. Okay, so kena make sure benda tu sentiasa ada selagi kita tak dapat full herd immunity. And then lagi satu pula sekarang ni dah diorang kata nak kena ambil third dose pula. So kena tunggu je lah kan. So buat masa ni kita usaha supaya dapat make sure kita punya persekitaran tu selamat, especially those yang deal dengan dekat rumah dia ada anak kecil yang tak vaksin lagi kan. Itu lagi bahaya sebenarnya untuk budak-budak lepas tu macam budak-budak sekolah rendah ni most of them mana ada vaksin lagi. Okay, so itu pun bahaya pada mereka so kita kena yelah, saya faham. Saya jadi cikgu pada orang dewasa pun susah nak kontrol saya punya student, lagi kita nak kontrol budak-budak yang tengah aktif nak lompat sana sini ni. Memang saya sendiri tengok sekolah tu memang susahlah kita nak kontrol. Saya saya jadi cikgu orang dewasa beza dengan cikgu yang ajar budak-budak kecil-kecil ni, so beza memang mendatangkan stres pada cikgu. Dah lah dia nak mengajar lagi, lepas tu dengan SOP COVID lagi nak tengok, lepas tu waktu makan nak tengok lagi budak-budak ni apa semua kan. Jadi cikgu tu pun dia punya mental dia nak kena kuat sekarang ni so banyak juga cikgu yang inform pada saya lah actually sejak COVID ni stres dengan PDPR lah, dengan reporting online lah apa semua so semua tu itulah saya cakap sebab COVID ni actually kita ada penyakit yang sedang meningkat sekarang ni, which is on mental health punya isu lah so cikgu-cikgu kena tengok sebab kadang-kadang anak murid pun menjadi stres, mak bapak pun stres, cikgu pun stres, so semua orang stres sekarang ni. Okay? So saya harap saya rasa dah menjawab soalan semua. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak atas perkongsian dan juga penjelasan yang telah diberikan oleh Cik Duha dalam aspek yang berkaitan dengan pengurusan keselamatan dalam bekerja pandemik lah, dan banyak penjelasan dan juga makluman yang kita dapat pada petang ini. Dan terima kasih banyak perkongsian ilmu dan selaras dengan pengoperasian sekolah dan juga institusi pendidikan kita lah yang akan dibuka kepada semua lah. Jadi terima kasih atas persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh peserta-peserta seminar kita. Saya ingat sampai takat ini perkongsian kita. Terima kasih lagi sekali kepada Duha binti Syarudin atas perkongsian kemahiran pengurusan keselamatan dalam bekerja LIS pandemik. Banyak yang kita kongsikan pada petang ini. Jadi sebelum kita berakhir, saya minta executive technical untuk kita bergambar, bergambar bersama-sama, silakan. Okey. Mohon semua buka video masing-masing di tempat masing-masing. Silakan. Okey, kita ada 4 skrin so diminta semua peserta buka kamera. Saya pergi untuk skrin pertama. 1, 2, 3. Okey, pergi untuk skrin kedua. 1, 2, 3. Pergi untuk skrin ketiga. 1, 2, 3. Dan skrin keempat yang skrin akhir. 1, 2, 3. Sekejap, balik kepada skrin 1. Kita repeat balik. 1, 2, 3. Skrin pertama semua senyum. 1, 2, 3. Okay. Skrin kedua lagi sekali. 1, 2, 3. Okey. Dah. Okey, terima kasih diucapkan kepada executive kita dan juga terima kasih diucapkan kepada semua peserta-peserta seminar antarabangsa konselor pendidikan
pada hari ini. Maka tamatlah untuk slot kita pada petang ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi ya besok pagi. Jangan lupa. Okey. Ya. Sila. Kalau ada apa-apa mungkin ada pada maklumat urus dia. Kita akan share ke public lah seluruh negara. Cik Duha punya talk. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada Cik Duha supaya bahan ini dapat dikongsi oleh ibu bapa dan seluruh masyarakat negara sebab nak buka sekolah. Jadi ini adalah maklumat yang sangat berguna. Terima kasih Cik Duha. Okey, terima kasih pada Puan Presiden kita Dr. Siti Tarmiza. Jadi jangan lupa untuk kita bersama-sama semua untuk pagi esok kita ada lagi slot yang sangat bermanfaat untuk semua peserta-peserta seminar kita antarabangsa Kaunselor Pendidikan bagi tahun 2021. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Jumpa lagi besok pagi. Bye. Hai, jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Duha. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Duha. Comel. Cik Duha. Ya. Terima kasih Cik Duha. Ini jauh ni. Nanti kita jemput untuk bagi brief ya. Boleh. Actually kami ada hantar volunteer kalau nak minta tolong. Orang Brunei tu Cik Duha. Dari Brunei tu. Volunteer tu maksudnya macam dia boleh ajar, dia boleh macam mana nak tunjuk, dia boleh tunjuklah step-step apa semua tu, dia boleh tunjuk dengan pihak sekolah, pihak-pihak BG. Boleh itulah pasal yang boleh tak ada masalah. Sebelum pengoperasian sekolah hari pun dah ada dah untuk kami, macam kami kawasan LMS kan, kawasan Perak pun dia ada bagi. Pastilah webinar tu untuk satu Malaysia ke negeri setapak. Ya, masa kami buat last time satu Malaysia. Wah. Satu Malaysia ya. Tak apa, kita tolong. Yang mana kita boleh tolong kita datang insya-Allah. Nanti saya kontak Puan ya. Boleh. Saya ada teks nanti. Terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jumpa lagi. Buka video jadi blur. Esok pukul berapa Cik gambar Faizal? jadi blur. 8.30. 8.30. Pukul 8.30. Okey. Okey ya. Okey, terima kasih. Terima kasih.